Ya, hello. Hello, bukan. Tak, ni Hanif dari Club Craft Didik ni. Tak, bukan salah nombor. Ni bukan telefon saya ni. Telefon siapa tapi cantiknya. Guish, kalau boleh buat sendiri ni, best juga ni kalau boleh buat. Hai, Assalamualaikum adik-adik semua. Apa khabar semua di rumah? Anda sekarang sedang menonton satu lagi episod Club Craft Didik bersama saya, Hanif Sean. Saya harap semuanya sihat-sihat belaka ya. Baiklah, untuk rancangan Club Craft Didik ni, kita akan menerapkan dalam kurikulum kita mengenai seni, mengenai craft, mengenai kreativiti dalam pembelajaran kita. Sangat penting. Dan kalau nak tahu apa yang kita nak buat hari ni kan, sebenarnya kan mesti tak sabar-sabar kan, banyak episod dah tengok kan. Hari ni pun ada lagi benda kreatif yang kita nak buat. Kalau nak tahu apa kita nak buat, kita kena tengok dulu siapakah guru kita. Sama-sama kita saksikan profil beliau. Ya, itu dia, kita sudah saksikan profil guru kita, iaitu Cikgu Juraiti binti Mohtar dari SMK Lancang Pahang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu sihat hari ni Alhamdulillah, Cikgu sihat Hanif. Baik Cikgu, di Club Craft Didik ni selalu kita ada buat pelbagai hasil karya seni. Hari ni apa yang Cikgu nak buat bersama-sama dengan kita di rumah? Okey, baiklah. Hari ini Cikgu nak kongsi bagaimana cara untuk dekorasi sarung telefon kita, dengan menggunakan cat epoxy. Dekorasi sarung telefon Cikgu Bolehlah tukar setiap hari ni Ya, betul. Kalau ada telefon yang sarung telefon yang dah lama, kita jangan buang. Kita boleh guna lagi Hanif. Betul Cikgu. Sekali lagi, elemen mengitas mula tu sangat penting. Jangan membazir Cikgu Betul, jangan membazir. Baik, saya rasa bolehlah kita teruskan nanti. Bahan-bahan untuk kita menghasilkan sarung telefon kreatif ialah yang pertama, mestilah kita ada sarung telefonnya. Mesti ada sarung telefon. Hanif ada? Okey. Kemudian kita perlukan bahan yang kedua penting, iaitu dalam kotak yang Cikgu sediakan, kat situ ada 2 botol. Ada 2 botol Cikgu? Dan setiap botol ni Cikgu dah ada label kan. Boleh Hanif baca tak label yang Cikgu sertakan di situ? Baik, yang di tangan kanan saya ada menulis hardener. Yang di tangan kiri saya ditulisnya epoxy resin. Betul. Okey, ini adalah bahan-bahan utama yang perlu pada hari ini. Betul. Dan selain daripada itu, untuk proses kemasan kita perlukan masking tape. Masking tape Cikgu, saya pun ada di sini. Ini saya rasa sangat penting ni. Dengan ini bahan-bahan yang utama untuk dekorasi kita punya sarung telefon, dah semestinya kita memerlukan bahan-bahan dekorasi. Betul Cikgu. Contohnya, dalam kotak ni Cikgu ada sediakan glitter. Cikgu menarik ni Cikgu. Gemain terang benderang sarung telefon kita. Kalau tengah malam tidur tu duk mencari telefon tu kan senang nak nampak. Ya, kalau kita ada bahan yang glow in the dark pun boleh digunakan. I see. Boleh, betul-betul tu Cikgu. Seterusnya, Cikgu sediakan ada beberapa alat dekorasi di sini, contohnya butang. Kalau kita ada butang-butang baju dekat kemeja yang dah tak pakai tu, yang berwarna-warni, pelbagai saiz, pelbagai bentuk, kita boleh gunakan Kita gunakan, kita hias sarung telefon kita. Nama pun sarung telefon kreatif. Ini antara bahan-bahan yang kita perlukanlah untuk hari ini. Sekali lagi, jangan membazir lah Betul, jangan membazir. Dan satu lagi sebelum Cikgu terlupa Hanif, kita boleh gunakan bunga-bunga kering. Bunga-bunga kering pun boleh digunakan Cikgu Betul Hanif. Okey, setakat ini itulah sahaja bahan yang kita perlukan. Baiklah Cikgu, dengan kita bahan-bahan pun sudah sedia, saya pasti minda-minda kita pun sedang berkreatif ni. Apa yang kita nak buat sebenarnya kan? Kejap lagi sama-sama kita akan buat kita punya sarung telefon kreatif. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Club Craft Didik.
bersih dah telefon saya ni. Kejap lagi kita akan buat sarung telefon kreatif ni. Hai, kembali bersama kami di Club Craft Didik je. Kalau tengah tengok sebenarnya kan, saya saja je nak kemaskan telefon, sarung telefon saya ni. Sebab kejap lagi kita nak sama-sama buat sarung telefon kreatif. Bersama saya ialah Cikgu Juraiti, atau kita boleh panggil Cikgu Ju. Betul, lagi mesra macam tu ya, Cikgu. Okay. Baik Cikgu, dah di depan mata saya pelbagai sarung telefon yang cantik. Kita pun nak mula buat dah ni Cikgu. Saya pasti kawan-kawan saya di rumah pun dah tak sabar-sabar. Jom kita teruskan Cikgu. Okey, baiklah. Teknik menghasilkan sarung telefon kreatif ni kita mulakan dengan menjaga kebersihan dulu ya Hanif. Murid-murid di rumah jaga kebersihan dulu. Jaga kat kebersihan sini, Cikgu. Cikgu ada sediakan kain, Cikgu nak alas. Takut meja Cikgu kotor. Betul. Kalau kat rumah tu, kalau murid-murid menggunakan bahan-bahan yang Cikgu tunjukkan hari ini, kalau guna di rumah tu kenalah jaga kebersihan. Nanti mak marah. Tak bagi lagi buat hasil kerja seni. Tak pasal-pasal Cikgu kemarin nak buat benda cantik-cantik, lantai yang kotor. Betul. Jadi kita nak kita buat kerja dengan tenang-tenang kan, kita menghasilkan kerja karya kita dengan kita menjaga hati mak kita juga. Setuju Cikgu. Okey, Baiklah Cikgu. selepas kita bentang kertas kain ni untuk alas, kemudian kita perlukan sarung telefon yang kita sediakan. Baik. Kemudian keluarkan masking tape. Masking tape saya pun ada di sini. Okey. Apa yang kita lakukan dengan masking tape ni Cikgu? Kita ambil masking tape ni, sebenarnya tujuan kita gunakan masking tape untuk melindungi telefon kita supaya masa kita masuk dekorasi nanti, bahagian yang tak perlu kita dekor, dia jadi selamatlah, terlindung. Betul Cikgu. Maka okey. saya akan salutkan di keliling tepi. Sebenarnya terpulang pada Hanif. Betul. Sama ada Hanif nak buat satu ruangan penuh kat telefon ataupun separuh ataupun sebahagian daripadanya pun tak ada masalah. Oh, maknanya kalau saya nak buat bahagian tepi pun boleh. Saya nak buat bahagian belakang sahaja, permukaan belakang sahaja pun boleh Cikgu ya. Kata pun sarung telefon kreatif kan. Betul. Jadi suka hati Hanif nak buat macam mana, Hanif yang buat dia kan. Maka Cikgu guna masking tape ni saya akan balut di keliling, keliling sarung telefon saya sekarang ni ya. Selain daripada dia melindungi kawasan tu kita tak nak kena dekorasi, dia juga sebenarnya melindungi cat epoksi yang kita gunakan daripada melimpah keluar. Cat epoksi apa pula tu Cikgu? Cat epoksi tu adalah bahan yang Cikgu tunjuk tadi. Epoksi resin dan juga kita tunjukkan tadi ada hardener. Betul tak? Betul Cikgu. Ada hardener, epoksi resin tu. Sekarang Cikgu dah siap. Cikgu dah siap. Cikgu dah siapkan untuk sekeliling kita punya sarung telefon. Betul. Sekarang ni kita tengok mana-mana telefon pun sarung ada lubang kamera. Betul tak? Betul Cikgu. Jadi kita tak naklah lubang kamera kita ni rosak. Nanti nak selfie susah lah kan. Kalau kita nak bersuah foto sama-sama jadi Cikgu. suah foto kita, foto kita nampak tak cantik. Kabur pula sebab Cikgu. apa? Sebab kita punya dekorasi dah mengganggu fungsi kamera tu. Okey? Adakah kita akan balut masking tape di situ juga Ya, Cikgu? betul. Kita akan tutup bahagian lubang kamera kita tu ya. Baik. Okey. Maknanya seperti yang Cikgu katakan, di mana-mana yang kita tak nak kena epoksi resin tersebut, kita haruslah lindungi menggunakan masking tape. Betul. Tapi Cikgu nak kongsi tips di sini. Masa kita nak buat sarung telefon kreatif ni, bukan kita tampal lubang tu di bahagian depan ya. Kita bahagian belakang dia. Di belakang, bahagian kita belakang tutup. Cikgu? Okey, macam ni. Kita tutup bahagian dari belakang dia macam ni. Kita tutup supaya masa kita mewarna nanti, dekorasi nanti, dia tak mengganggulah lubang yang kita nak lindungi Cikgu, ni. Masking tape saya terpanjang sangat pula Cikgu. Okey. Itulah dia, lain kali kan saya kena tengok dahulu, dengar dulu cakap Cikgu, jangan nak pandai buat itulah kalau sendiri. kita nak buat sesuatu, kita kena berguru ya. Murid-murid di rumah kita perlu berguru. Jangan buat sendiri-sendiri. Kita tanya pada yang pakar ni. Betul Cikgu. Okey. Baik. Dah siap belum tu? Dah siap Cikgu. Yang ni saya sorok ke tepi. Surut ke tepi. Saya sorok ke tepi. Oh, nak cover lain lah tu. Betul. Okey, Cikgu dah siap, Hanif pun dah siap. Jadi, proses berikutnya adalah kita nak campurkan ting-ting. Yang dua tadi Cikgu, epoksi kita resin. Kita ada sebut tentang epoksi resin dan juga hardener. Betul. Tapi sebelum kita nak campur tu, Cikgu nak ceritakan sedikit dah. Apakah fungsi Cikgu nak ceritakan sedikit apakah fungsi hardener dan epoksi resin ni. Betul Cikgu. Fungsi dia, hardener ni adalah untuk mengeringkan cat epoksi ni. Hardener untuk mengeringkan cat epoksi ini. Ya, betul. Cat epoksi ni pula adalah untuk melindungi sesuatu permukaan dan hasilnya akan menghasilkan permukaan yang berkilat.
Permukaan yang memang seperti yang kita perhatikan di sini lah tadi Ya, cikgu ya, sarung telefon tu. Betul. Jadi untuk membancuh untuk kita membancuh epoxy cat ni, kita memerlukan teknik yang betul sebab dia ada skala-skala untuk bancuhan dia. Ada skala cikgu untuk bancuan. Apakah skala tersebut? Pernah nampak tak? Apakah yang cikgu tunjukkan ni? Ini seperti cawan pengukur cikgu Cawan pengukur. Biasanya kita nampak kat mana? Kalau mak saya nak buat kek, adalah saya tengok cawan-cawan pengukur Sebenarnya Hanif punya pemikiran jauh ke depan. Sebenarnya cikgu ni gunakan bahan terbuang sahaja, iaitu penutup ubat. Bila kita makan ubat batuk ke, biasanya ubat untuk kanak-kanak lah sebab kita ada sukatan-sukatan yang tertentu. Jadi kita gunakan sukatan ni, jangan buang. Caranya adalah bancuhan ini cikgu ada sediakan satu bekas kosong. Baik. Kita buka bancuhan ni. Satu bekas kosong kita letakkan. Cikgu, adakah kita kena berjaga-jaga cikgu masa ingin mengendalikan bahan-bahan ini? Betul. Seeloknya kita pakai sarung tangan. Cikgu nak sekarang Hanif boleh pakai sarung tangan. Saya pakai sarung tangan lah cikgu. Mana-mana belah ke cikgu? Saya pakai yang belah kanan. Ikutlah keselesaan Hanif. Keselesaan. Baiklah. Saya kena pakaikan sarung tangan yang kebetulannya warna biru cikgu, sesuai dengan baju saya. Macam dah tahu-tahu dah kan? Tahu je. Okey, cikgu mulakan dengan cikgu isi apa dulu. Sebenarnya nak isi apa dulu pun tak penting. Betul. Tapi sukatan mesti sama. Okey, sekarang ni cikgu masukkan epoxy dulu. Kalau kita tengok epoxy, sifat dia jernih. Sifat dia jernih. Kita masukkan kat sini, cikgu letak, katakan bancuhan yang cikgu letak. Okey, cikgu letak dalam berapa ni ml? Berapa banyak cikgu dalam letak 10 ml. 10 ml. Okey, dalam 10 ml cikgu letak dalam 10 ml. Jadi cikgu masuk dekat bekas yang kosong. Kalau kita nak tunggu lambat dia jatuhkan, kita gunakan sudu. Sudu kita semula cikgu. Sudu kita semula jangan boleh. Membazir. Betul, jangan membazir. Betul. Dekat sini bila kita menghasilkan keraf tangan, kita tekankan sifat sayangkan sesuatu tu dan kita nak mengelakkan pencemaran alam. Kita menjaga alam semula. Jadi flora dan fauna, dan sambil tu cikgu kita menghasilkan karya seni yang cantik. Betul. Kemudian selepas kita letak dah cat epoxy tu, kita ukur pula 10 ml untuk hardener pula. 10 ml hardener, tadi pun 10 ml. Ya, betul. Cat epoxy cikgu. Cat epoxy. Kenapa cikgu dah labelkan setiap botol ni? Sebab sifat dia kalau kita tengok macam air. Kalau kita tak labelkan, bahaya. Bahaya. Nanti orang tengok ingatkan air kan. Haus-haus tengah hari panas kan. Nampak pula lah air tu macam sedap, berkilat kan. Buka botol, minum. Jangan. Anak-anak di rumah semua pastikan tahu. Baca dulu label. Kalau ada label, kena baca betul-betul. Takut bukan bahan untuk kita boleh minum. Okey, betul. Bahaya tu. Ya. Okey, cikgu dah siap. Sekarang ni cikgu bagi pas pada Hanif untuk Hanif campurkan. Seperti yang cikgu katakan tadi, 10 ml cat epoxy. Betul. Dan kita akan gunakan 10 ml hardener. Betul. Maka nisbahnya 1:1 cikgu. Ya, betul. Tapi sebenarnya skala untuk bancuhan ini terpulang kepada jenis epoxy yang kita beli. Ada 2.2, ada skala 2.2, skala 1.1. Kita boleh tengoklah pada isi kandungan epoxy cat tu. Jangan kita main bancuh, cikgu kata 1.1, kita pun buatlah 1.1. Tak. Sebenarnya bergantung pada jenis epoxy yang kita beli. Sebab biasalah setiap bahan tu ada jenama yang berbeza. Selepas kita campurkan, kita kena gaul. Kita gaul bancuhan tu tadi ni. Betul cikgu. Kemudian kita tak nak tumpah satu lagi kita nak bagi dia nampak cantik lah. Betul, macam mana cikgu. kita nak tahu bancuhan kita dah menjadi boleh digunakan? Warna dia akan bertukar menjadi warna jernih. Warna kena jernih cikgu. Warna jernih. Kena gaul sampai sebati sehingga jernih. Kalau cikgu tengok yang Hanif tu masih ada kekuning-kuningan kekuning-kuningan maksudnya dia belum cukup untuk kita gaul. Lama juga kita kena gaul ni cikgu sebenarnya. Sebenarnya lama dan juga kita kena pantas sebenarnya. Betul. Saya cuba dengan lebih pantas Yang cikgu dah siap, jadi cikgu nak pergi langkah berikutnya adalah dengan nak tuang kita punya cat epoxy ni dekat kita punya sarung telefon. Cikgu tuang seperti itu saja cikgu. Baik, sebenarnya cikgu guna sudu ni apa Hanif? Sebab cikgu nak jaga kebersihan. Betul. Tapi kan kalau kita guna tiba-tiba terkena tangan lah murid-murid di rumah tiba-tiba buat comot tangan tu, nanti dia akan ada kesan melekit. Kesan melekit tu seperti gam. Seperti gam.
Kemudian kalau nak basuh dia jangan guna air. Oh, macam mana nak basuh cikgu kalau dah kena macam ni? Kita kena guna tina. Guna tina, kita cikgu. guna tina. Okey. Baik, cikgu, saya pun sudah tuangkan ke atas permukaan belakang Okey. sarung telefon saya tadi. Betul. Saya rasa kita akan tuang sehingga sepenuhnya ke seluruh telefon ke cikgu? Betul. Sarung telefon ni? Kita kena penuhi permukaan yang kita nak letak dekorasi lah. Sebenarnya fungsi epoksi ni selain dia mengilatkan kita punya permukaan sarung telefon, sebenarnya dia berfungsi seperti gam untuk kita letak kita punya bahan-bahan dekorasi. Bahan-bahan dekorasi nanti cikgu Okey. Baiklah, ingat ya, tuang ke atas sarung telefon, dia bukan tuang ke atas telefon. Betul. Kalau tuang ke atas telefon, minta maaf lah ya. Tiada maaf bagimu. Betul. So, maka saya akan tuang sehingga rata sepenuhnya kita bagi ratakan. kemas. Betul. Kemas tengok cikgu punya. Cikgu, berapa Ya. lama proses pengeringan ni cikgu? Kalau kita dah Okey. tuang ke atas sarung telefon ini? Okey, sebenarnya proses pengeringan epoksi ni sebenarnya bergantung kepada kandungan epoksi yang kita guna. Katakan tadi kita guna nisbah 1:1, mungkin lapisan yang kita gunakan lapisan yang agak nipis. Bila lapisan tu nipis, masanya sekejap je lah. Mungkin dalam 30 minit macam tu. 30 minit cikgu ya. Dalam 30 minit tu saya pasti jangan bagi sarung telefon kita ni bergerak lah. Okey, dah bagi siap di belum atas tu, permukaan Hanif? rata. Saya rasa sudah siap saya punya cikgu. Okey, kalau dah siap, Baik. lepas ni kita nak belajar pula macam mana kita nak dekorasi dia sebelum cat epoksi kita ni mengeras. Untuk dekorasi sarung telefon kita ni, setelah kita letak cat epoksi tadi, masa inilah kita perlukan kita punya aksesori ni tadi. Aksesori cikgu yang cikgu katakan seperti butang. Betul. Butang baju-baju lama yang kita tak pakai dah cikgu. Butang butang baju Melayu ke mana kat macam, sini. Betul cikgu, macam-macam saya ada nampak ada biji mata di sana. Cikgu tunjukkan. Ada yang bahan-bahan yang macam mengilat-pengilat ni cikgu. Betul. Sebenarnya cikgu tunjuk ni kadang-kadang boleh mendatangkan idea ya pada murid-murid di rumah sana. Okey, yang ini mungkin nampak ada sedikit menggunakan kos cikgu beli, tapi kamu boleh gunakan macam-macam lain. Contohnya kain batik, kain pelikat yang tak digunakan pun boleh. Kain-kain lama cikgu. Cuba boleh tak juga kita letak seperti daun-daun kering? Boleh, tak ada masalah. Daun-daun Bunga-bunga kayu. kering boleh. Kalau kata kita takut telefon kita hilang, macam ada orang tu salah ambil telefon tadi tu, okey, kita boleh letak gambar muka, kita letakkan di situ. Baik, jom cikgu kita mulakan fasa dekorasi kita. Boleh cikgu ambil mula dengan apa? Butang. Cikgu sekarang cikgu nak dekorasi menggunakan butang. Cikgu Dan butang. untuk seni kita ada elemen kepelbagaian. Jadi cikgu memilih pelbagai warna dan juga pelbagai saiz butang. Okey, sebab cikgu nak menghasilkan corak abstrak pada sarung telefon cikgu. Betul. Ada yang butang kecil, ada yang butang besar, ada warna merah, biru. Tetapi untuk saya cikgu, saya ingin menggunakan gambar-gambar binatang, elemen binatang. Boleh, silakan. Maka saya ada zirafah, saya ada gajah, ya. Okey, Seperti jadi cikgu nak cakap. tunjuk ya, masa Hanif nak masukkan contoh-contoh aksesori yang Hanif pilih tu. Betul. Untuk kita nak tukar kedudukan kita punya aksesori tu, pastikan hanya menggunakan belakang berus ni. Jangan kena tangan. Berus, betul, cikgu. Jangan kena tangan sebab kita sayang tangan kita bila kotor kan. Betul. Nanti jadi susah kita nak basuh cikgu. Maka saya akan mula susun cikgu. Saya ada Okey, zirafah silakan. saya di sini. Kita kena cepat tahu sebab nanti cat epoksi ni boleh membeku ya, boleh membeku dengan cepat. Boleh membeku dengan cepat. Bila Baik. beku tu nanti kita punya sarung ni nanti terus jadi macam kaca tu. So, Jernih. jadi macam kaca jernih cikgu betul. Baik, saya dah ada ni. Saya akan ambil kumbang pula cikgu. Alah, comelnya kumbang ini cikgu. Silakan. Okay, kita letak kumbang pula di sini. Biasanya pelajar-pelajar perempuan lah ni yang suka aksesori-aksesori kat belakang aksesori, telefon ni. pelbagai benda boleh melakukan. Saya rasa pelajar lelaki pun ada ramai yang suka ni cikgu. Betul. Tetapi mungkin mereka akan ada elemen-elemen sukan. Betul. Bola Contoh sepak, bola keranjang, ya. Sebagai contoh. Dan kemungkinan mungkin ada juga pemain bola yang dia sukai. Betul tak? Okey. Cikgu dah letak, cikgu buat memenuhi cikgu punya sarung Betul, telefon cikgu. cikgu. Cuba cikgu. Baiklah. Okey. Macam tu Boleh lah. nampak Alamak, tak? menggelongsor pula cikgu punya butang tu. Sebab belum macam keras. tu. Belum keras. Sebab Tak dia apa. belum keras. Tapi tak ada masalah ya. Kalau sekiranya perkara macam ni berlaku, jangan susah hati. Kita boleh adjust lagi. Kita Boleh. yang buat dia. Kita boleh perbetulkan cikgu. Kita Cikgu, betulkan. saya nak kongsi juga apa yang telah saya lakukan cikgu. Boleh. Okey, tapi saya kena berjaga-jaga. Kalau tak nanti dia menggelongsor juga. Ni sebagai contoh.
Oh, kita ada zirafah. Minta maaf menggelosor juga tapi saya akan cuba ya. Ya, kita ada zirafah di sini, ada gajah, ada harimau, 2 rama-rama dan seekor kumbang. Betul. Yang belum siap juga. Belum siap. Okey, selepas langkah ini ya Hanif, sekiranya kalau Hanif nak dia bentuk 3D, tak ada masalah. Tapi kalau Hanif rasa nak letak ketebalan epoksi tu lebih tebal, Hanif kena tunggu dia kering dahulu. Kemudian boleh letak satu lapisan epoksi lagi. Oh, bagi dia kering yang ini dulu, seperti yang cikgu katakan, mungkin dalam 30 minit. Betul. Kemudian kita akan kita akan lapiskan dengan satu lagi lapisan epoksi. Sebagai pelindungan juga. Betul. Sebenarnya terpulang pada kreativiti masing-masing. Dan selepas kita dah siap macam ni, kita biarkan dia selama 30 minit dan ke atas. Bergantung kepada cuaca pun sama. Kalau panas, cepatlah dia kering. Betul, cikgu. Macam mana kita nak tahu dengan secara tepatnya, cikgu, bahawa kekeringan itu adalah keseluruhan? Okey, kalau kita nak tahu macam mana, bila kita tengok, kita akan kelihatan cat epoksi tu dah tak meleleh ya. Dah tak meleleh. Bila dia tak meleleh, kita pegang kita punya sarung telefon tu dan kita tengok objek dekorasi kita dah tak bergerak lagi. Dah tak bergerak dah tak bergelosor jugalah, cikgu. Sambil-sambil kita nak tunggu dia kering tu, kita akan berehat sebentar ya. Kepada murid-murid di rumah juga mesti tengah akan biar nak bagi kering dah dekorasi sebanyaknya tadi. Kita akan berehat sebentar, terus bersama kami di Club Craft Didik TV KPM. Hello? Ya? Hello? Ya, hello? Tak, ni Hanif ni. Kan? Lah, salah telefon lagi. Cikgu, cantik sangat semua sarung telefon ni. Saya pakai ambil je guna. Itulah Hanif. Lain kali tengok betul-betul. Jangan ambil yang bukan hak kita ya. Cikgu, inilah mungkin antara contoh yang kita dah siapkan. Betul, yang kita dah siapkan. Okey, ini contoh yang telah disiapkan menggunakan butang-butang. Okey, menarik betul, cikgu. Kalau kita tengok kat sini, okey, butang-butang ni banyak saiz, banyak saiz, banyak warna dan ruang yang ada tu ruang yang sedikit sempit. Murid-murid mesti tahu ni. Ni ada dalam elemen seni kita. Betul, saya setuju, cikgu. Kalau tengok pada Hanif punya sarung telefon ni, kat situ ada tulisan. Ada tulisan seperti yang saya baca sini, LOVE, love, cikgu. Betul. Kalau sebenarnya nak bagi, kan Hanif, cikgu nak sampul lah sikit. Silakan, cikgu. Dan sesuai sangat kalau buat sarung telefon macam tu untuk Hanif yang selalu silap telefon. Saya boleh letak nama saya lah sini, cikgu. Hanif, besar-besar mungkin saya buat 2-3 kali, cikgu. Baru sedar tu telefon saya. Betul. Tapi kalau macam love ni mungkin pasangan suami isteri. Ya, boleh betul. bagi ketika sambung ulang tahun. Ya, sebenarnya cara yang kita buat hari ini, yang kita buat sarung telefon ni boleh dijadikan sebagai hadiah. Juga boleh dijadikan orang kata sumber pendapatan. Saya setuju, cikgu. Dan dekorasi itu sebenarnya terpulang pada kreativiti masing-masing. Cikgu, selain daripada cat epoksi ni, apakah bahan lain, bahan alternatif yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan sarung telefon kreatif ini? Okey, selain kita menggunakan cat epoksi, kita juga boleh menggunakan cat akrilik. Cat akrilik ya, juga? Cat akrilik ni boleh dapatkan di pasaran kerana cat akrilik ni juga merupakan satu bahan seni yang kekal. Efek dia, kesan dia kekal. Jadi kita boleh gunakanlah untuk sarung telefon kreatif kita. Kat situ kita boleh pelbagai corak dan ikutlah kreativiti kita macam mana yang kita nak hasilkan. Betul, saya setuju tu, cikgu. Maknanya untuk kita lakukan seni ni tiada had, cikgu. Tiada. Kalau tak ada satu bahan, boleh guna bahan yang lain-lain. Untuk kawan-kawan saya di sekolah menengah sana ya, cuba kita gunakan kreativiti tersebut untuk menghasilkan karya seni craft ya, yang cantik, yang kemas, yang mengikut cita rasa minda kita. Betul tak, cikgu? Betul, cikgu sangat sokong apa yang Hanif cakap. Betul, cikgu. Dan sebenarnya kita sudah di akhir rancangan kita hari ini. Dengan itu kan kita ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton kita di rumah. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi. Nama saya Hanif Sean. Dan saya Cikgu Ju. Nanti kita jumpa lagi. Bye semua.
KPI